Ya, bye. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Quran doa. Allahumma ftah alaina nikmataka wa insyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, majlis. Okay, kaifa halukum al-yawm? Alhamdulillah. Okey. Hari ni kita akan belajar topik yang terbaru iaitu bab akhlak. Okey, tajuk akhlak pada hari ini ialah akhlak terpuji hiasan diri. Okey, faham? Okey, kita pergi main topik dulu. Akhlak terpuji hiasan diri. Okey, saya akan tunjuk ke awak satu video. Awak tengok dan awak perhati, nanti saya akan soal. Saya akan tanya. Saya akan pilih antara seorang. Seorang atau dua orang. Boleh? Boleh. Tolong perhati molek video ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Keputusan SPM 2020 akan diumumkan pada 10 Jun 2021. Selamat maju jaya semua. Assalamualaikum, Ashraf. Result SPM dah nak kedua ni. Tak sabar rasanya nak pergi ambil result kan? Jom kita pergi sama-sama nanti. Waalaikumsalam Azrul. Ya, saya dah tengok pengumuman tadi. Jom kita pergi sama-sama. Lepas pula rasa. Baik Ashraf, nanti kita pergi sama-sama ya. Saya pun berdebar juga ni. Buat nanti. Bye. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa nanti. Moga baik-baik saja. Okey, bye-bye Azrul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syukur ya Allah dengan apa yang saya dapat. Terima kasih ya Allah. Yes, ini syukur juga. Alhamdulillah saya dapat straight A. Teruk dari result aku. Kawan-kawan aku ramai macam menang. Aku dapat dosa. Banyak tak guna dalam dunia ni. Aku tak tersemangat nak terus ke depan. Kamu dah sangat ke belum ni? Cuti sangat cepat. Jangan terlalu lama bersedih. Kamu dah bagi yang terbaik untuk kamu. Alah, buat apa nak solat ibu? Result tetap tak cemerlang juga. Assalamualaikum Azrul. Apa khabar? Lama tak jumpa. Anak-anak tu, jom kita pergi taman. Waalaikumsalam Ashraf. Saya tak berapa okey ni Ashraf. Saya frust dah result saya. Azrul, kamu tidak boleh terus menghukum diri kamu. Istighfar banyak-banyak Azrul. Kamu tahu kan apa akibat meninggalkan segala suruhannya? Baik Ashraf, terima kasih atas nasihat itu. Saya cuba untuk perbaiki kesilapan saya. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Aku berjanji tidak akan mengulangi kesilapan yang sama lagi. Okey. Berdasarkan video tadi, awak tengok tadi tentang Azrul. Azrul buat apa tadi? Azrul nak pergi Reza. Okey,
Gapo kalau kita boleh kait gapo dengan akhlak terpuji hiasan diri? Siapa boleh royak? Kita boleh kait berkaitan dengan Azrul tadi. Cepat. Siapa nak volunteer? Cepat. Okey, cepat. Siapa? Aina nak? Tu ada ni. Ada ni nak? Okey, ada ni. Maksudnya akhlak terpuji melambangkan peribadi seorang. Okey, akhlak yang terpuji melambangkan pribadi seseorang. Okey, Ikram mana nak ayat? Berdasarkan video hang tengok tadi. Daripada yang kita tengok tadi, yang boleh kita cakap, kita kena bersyukur dengan apa yang Allah beri kita. Sebab apa yang Allah beri tu, dia dah beri satisfied dengan kita. Okey, betul. Maksudnya gapo yang kita perolehi, gapo yang kita dapat tu, itulah adalah untuk kita. Maka kita bersyukur. Tadi dia kata ke Pak Azrul kan? Buat gapo solat? Betul tak? Buat gapo solat? Aku pun Rizak. Fail juga contoh. Fail juga. Lepas tu dia kata, saya dia pun apa ni, mak dia pun ya. Gapo yang awak dapat tu sudah menjadi ketentuan untuk Allah. Boleh kan? Boleh. Okey, sebelum kita pergi kepada maksud maksud akhlak, saya nak grup yang pertama buat pembentangan. Boleh ke tak? Boleh ke tak? Okey, dipersilakan. Saya nak jadi pelajar gini pula. Boleh? Saya nak dengar awak pada present ni. Okey, boleh mula? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kelas 1 akan membentangkan pembentangan tentang akhlak. Jadi untuk pembentangan seterusnya, saya menyerahkan kepada saudara Hasan. Saudara Zainal. Asal perkataan akhlak berasal dari perkataan khuluqun. Khuluqun bermaksud budi pekerti, watak, kelakuan dan tabiat. Untuk dipermudahkan, khuluqun bermaksud sosial seseorang seperti menjaga akhlak sesama masyarakat di sekitar. Maksud akhlak dari segi istilah mudah ialah sifat yang ditanam dalam jiwa yang mendorong lahirnya sesuatu perbuatan dengan mudah tanpa pertimbangan dan pemikiran yang mendalam. Jadi daripada jadi usaha yang bertibat kepada istilah tadi ialah sifat yang tanam di dalam jiwa. Jadi sifat yang tanam di dalam jiwa ini ialah kita perlu mendidik seseorang itu sejak pada kecil lagi untuk menanam sifat di dalam jiwa seseorang tersebut. Jadi untuk maksud daripada mudah tanpa perbuatan dengan mudah tanpa pertimbangan dan pemikiran yang mendalam. Jadi untuk mendapatkan perbuatan dengan mudah tanpa pertimbangan dan pemikiran yang mendalam, perlulah kita didik sejak pada kecil lagi. Akhlak terbahagi kepada dua bahagian, iaitu akhlak mahmudah dan Akhlak majmur. Untuk penjelasan seterusnya, kami serahkan kepada pengukuran dulu. Jadi ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Terjemahannya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi kami serahkan kepada kumpulan dua. Okey. Okey. Awak boleh faham ke tak? Sign daripada grup 1 tadi present maksud akhlak tadi. Faham ke tak? Boleh faham ke tak? Faham. Faham ke tak? Kuat sikit. Faham ke tak? Okey.
sebelum kita pergi kepada next slide. Okey, tadi grup 1 ada ayat juga. Jenis akhlak ni terbahagi kepada dua. Okey, grup yang kedua membentangkan sifat mahmudah. Okey, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan menerangkan apa itu akhlak mahmudah. Akhlak terbahagi kepada dua, iaitu akhlak mahmudah dan akhlak mahmudah. Tapi kumpulan kami akan menerangkan tentang akhlak mahmudah. Maksud akhlak mahmudah ialah sifat dan tingkah laku terpuji yang terdapat pada diri seorang yang bertepatan dengan nilai dan perlakuan syarak. Contohnya ialah akhlak kepada Allah, akhlak dengan manusia, akhlak dengan haiwan dan akhlak dengan alam sekitar. Akhlak kepada Allah seperti syukur, sabar, redha dan tawakal dan zikir. Akhlak dengan manusia pula menghormati orang lain, pengasih dan pemurah. akhlak dengan haiwan ialah Tak punya haiwan ialah antaranya kalau kita jumpa haiwan tu, kalau nampak macam dia sakit ke, kita tolong dia macam kita lagi makan ke, dan seterusnya ada dengan alam sekitar. tidak dengan alam sekitar. Kita mestilah menjaga alam sekitar. Contohnya, tidak membuat sampah pada rata, menanam pada pokok-pokok dan menggunakan pengalam. Jawapan ialah keazaman untuk meninggalkan segala kesalahan dan dosa-dosa besar melalui jalan penyesalan dan niat untuk tidak mengulangi. Mahabbah, mengasihi Allah dan Rasul melebihi segala yang lain agar melahirkan rasa cinta kepada agama dan rela berjuang kerana mempertahankan Islam. Dua ialah kehidupan insan mukmin yang mengekang jiwa daripada segala hukuman kesenangan dunia yang berlebihan dan meninggalkan perkara yang tidak baik. Sabar, perasaan mewujud jiwa dengan memainan di mana dia merangkumi sabar atas ketaatan dan juga sabar dalam menjauhi Syukur kepada Allah
meletakkan pergantungan hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam alam seluruhnya seperti yang sekarang. Redha dan wada Allah. Segala ketaatan Allah. Segala ketaatan Allah sama ada baik atau buruk diterima dengan syukur atau sabar oleh insan mukmin. Mengingati mati. Kita macam manusia, ialah orang yang biasa ingat pada mati dan sentiasa bersedia menghadapinya. Maka itulah orang yang biasa. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Kumpulan 2. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada kumpulan 2. Okey, seperti yang ke kumpulan 2 ada ya, ada maklum, benten. Dia kata sifat dan tingkah laku terpuji terhadap pada diri sendiri yang bertepatan dengan nilai dan perlakuan syarak. Siapa dia faham maksud sini? Dengan perlakuan syarak. Okey, maksudnya sifat mahmudah ni sifat makjur. Boleh faham? Sifat makjur. Sifat yang bagus lah kata-kata. Sifat yang baik. Ati'ullah wa ati'u Rasul. Sifat yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Boleh? Sifat mahmudah ni juga amal ma'ruf. Boleh faham amal ma'ruf tu ke apa? Siapa faham amal ma'ruf tu ke apa? Sebab siapa boleh ayat amal ma'ruf tu maksud dia ke apa? Okey, tadi apa? Perkara baik. Okey, amal ma'ruf ialah perkara baik. Boleh? Seperti hak tadi, sains-sains kita ada banyak. Hak sifat-sifat ju seperti apa? Syukur, sabar, redha, tawakal, zikir. Kita balik tengok pada video tadi. Video tadi dia kata apa? Dia mula-mula tu dia sifat mazmumah. Lepas tu ending of the cerita tu dia berubah kepada mahmudah. Sebab apa? Dia sedar pada diri dia. Semua benda kena berserah kepada Allah. Okey, kembali kepada manusia pula. Tawaduk. Tawaduk siapa dia tahu masa dia tawaduk? Siapa dia tahu tawaduk tu dia? Marisha tahu masa tawaduk? Aina tahu masa tawaduk? Adrinas tahu masa tawaduk tu apa? Ikram tahu masa tawaduk? Siapa tahu masa tawaduk? Nakib tahu? Okey, Nakib, apa masa tawaduk? Berbuat baik kepada sesama manusia. Okey, tawaduk ni berbuat baik kepada manusia. Maksudnya sifat yang ju lah. Kalau orang Kelantan panggil ju. Boleh? Okey. Tadi sains kita pun ada baca benda ni. Dia kata, ya Allah abadikan hati ini dengan sifat mahmudah, iaitu terpuji. Imam Ghazali ada menggariskan sifat mahmudah terpuji ada beberapa bahagian, iaitu pertama sekali apa tadi? Taubat, takut kepada Allah, mahabbah, zuhud, syukur, ikhlas, tawakal, redha kepada Allah dan mengingati mati. Okey. Dah untuk sifat mudah. Mesti kita tak sabar-sabar nak tunggu kepada sifat mubah. Okey, kita dengar cerita kepada saya, kita dengar pula sifat mazmumah. Okey, fokus molek. Nanti habis kelas, sebelum habis kelas kita akan buat soalan. Boleh? Boleh. Okey, boleh. Dipersilakan. Okey, cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 3 ingin membentangkan maksud akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah bermaksud sifat dan tingkah laku yang terkeji yang terdapat pada diri seseorang yang
tengok setakat ni. Dia siap buat ke apa? Simulasi lagi. Buang sampah, nak sepak kucing lah. Dia menunjuk gelar dia besar lah. Okey, bagus. Saya suka. Okey. Jadi dengan awak tengok tadi daripada kumpulan 3 betul. Saya tak terang okey. Awak boleh nampak tak? Sifat mazmumah tu ke apa? Betul tak? Betul ke tak? Okey, kita pergi kepada next slide iaitu okey, saya akan baca sikit sifat-sifat mazmumah. Okey, pertama kali gemar makan dan minum. Boleh faham? Okey, banyak berkata-kata yang sia-sia. Siapa yang faham maksud yang sia-sia ni ke apa? Benda yang apa? Benda yang tidak manfaat. Okey, marah. Semua kita tahu kan sifat marah lagu mana? Okey, cetung tu marah tu. Faham maksud cetung tu ke apa? Tarik muka. Sini. Okey, hasad, dengki dan iri hati. Rupa Aina buat tadi. Mungkin ada ni buat ke Aina tadi. Maksudnya buat Aina ada gelar baru. Besar. Lepas tu kok ada ni pun dengki lah. Dia tak ada juga. Betul tak? Okey, kasih pada harta. Maksudnya dia tidak menginfak hartanya kepada orang lain. Okey, takbur. Apa yang maksud takbur ni? Ialah keturunan tinggi. Maksudnya kekuasaan, kecantikan dan kekayaan. Contohnya tadi, ada yang aku sayang dia. Bodoh aku ni. Tu maksud dia, sombong. Dia kasih diri dia je comel, diri dia je baik. Boleh? Ada ni buat contoh, bukan dia buat setengah dia contoh je tu. Betul tak ni? Okey. Riak. Riak tadi ada buat dah. Unjuk. Sama tahu maksud unjuk tu apa? Apa? Bangga diri. Kenapa kita boleh buat contoh dengan bangga diri ni? Rasa diri dia paling baik. Rasa diri dia paling baik. Contoh apa? Tahulah dah dia boleh sembilan A dah. Dia pula nunjuk-nunjuk ke orang yang sedih pula. Contoh ke apa? ID dia boleh 5A. Lepas tu Zul pula boleh 9A. Dia pula bangga betul aku ni result aku 9A. ID macam mana? ID mestilah rasa sedih. Patutnya Zul royaklah kat ID. Tak apa ID, nanti kita usaha lagi dekat Menara Gading pula. Ataupun next besok kita belajar sama-sama. Tu baru masuk tak bangga diri. Boleh? Okey, seterusnya kasih kepada dunia. Hati yang sentiasa berpaut kepada kehidupan dan kesenangan duniawi akan menyebabkan seseorang itu takut mati. Boleh faham ni? Boleh? Okey, seterusnya kepada grup 4. Okey, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Grup 4 ingin menerangkan kelebihan berakhlak. Orang yang berakhlak mamudah mendapat kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW
Okey. Jadi grup Pak bercerita berkaitan kelebihan berakhlak. Okey. Orang yang berakhlak tinggi ni dia akan dipandang mulia di sisi Allah. Okey, walaupun kita dipandang apa ni? Allah pandai tinggi dah kita. Tapi dengan manusia orang lagi sanjunglah ke kita sebab apa? Kita berakhlak mulia, kita jujur, kita baik. Mestilah orang semua sayang kita. Betul tak? Kau kalau macam contoh siapa? Akil dia jujur dah. Dia orang baik dah. Tapi orang benci dia. Tapi Allah masih sayang ikut dia. Sebab apa? Dia baik, dia jujur. Contoh soalan lagi. Syabil. Dia kena, dia vandalism, dia bully, dia sepak highway. Tu walaupun dipandang mulia oleh manusia, dibenci oleh Allah juga. Sebab apa? Dia menanam dirinya sifat Mas tukar lagi. Imam putih ni. Okey. Seterusnya kita pergi kepada tujuan memelihara akhlak. Okey, dipersilakan kepada grup lead. Buat terus kita. Okey, terima kasih kepada grup yang kelima. Okey, grup kelima yang membentangkan tujuan memelihara akhlak. Okey, tujuan kita perlu jaga akhlak ni untuk apa? Mewujudkan kestabilan politik dan keamanan negara. Yang pertama, yang kedua, sentiasa berada dalam pemeliharaan Allah. Supaya saya tadi dah cerita pasal banding tadi. Okey, yang ketiga, membentuk hubungan baik antara hamba dan Allah. Okey, sama juga. Boleh Fahira. Okey, seterusnya mendapat kasih sayang Allah dan sentiasa diberkati. Okey, yang last sekali mendapat syafaat dan rahmat Allah pada hari akhirat. Okey, bukan setakat ni dah tujuan memelihara akhlak. Banyak lagi yang boleh kita ambil daripada tujuan untuk memelihara akhlak ni. Mungkin kita fokus kepada setiap satu ni je. Banyak lagi pecah-pecah ada. Boleh? Okey, yang last kali itu kumpulan 6. Dia akan membuat implikasi tidak memelihara akhlak. Okey, dipersilakan.
pengajaran siap dah. Kesimpulan dah. Pembelajaran kita pada hari. Kesimpulan ni. Okey. Saya tak payah dah dia buat apa ni? Kesimpulan sebab saya kita buat dah dia. Kau nak ai ke? Okey, kita pergi kepada implikasi tidak memelihara akhlak. Siapa faham maksud implikasi tu? Okey, apa? Akibat atau okey, kesan. Kesan tidak memelihara akhlak. Kalau kita tak jaga akhlak, tak baik, tak buat juru, tak buat perangai comel, maksudnya kesan dia ke apa? Dimurkai Allah. Betul? Dapat runtuhkan ilmu tidak bermanfaat. Belajarlah setinggi mana pun, kalau kita akhlak tak juru, tak dipandang mulia, ilmu belajar tak ber. Okey, hina di sisi Allah dan pandangan maklum. Boleh? Boleh. Buat masa learning. Okey, dunia learning, adat atau akhlak lebih penting daripada ilmu. Sebab apa? Akhlak atau adat juga dia automatik, ilmu akhir dapat. Boleh bayar? Boleh? Boleh? Okey. Siapa nak tanya? Siapa nak tanya? Cepat, siapa nak tanya? Siapa tak faham? Siapa tak faham tajuk pembelajaran kita hari ni? Semua faham? Semua faham? Okey, kalau semua faham, saya ada buat soalan ni. Jadi, saya suruh awak dalam kumpulan pukul 11.30 kita akan baca. Buat laju-laju. Boleh? Okey. Pukul 1. Lepas. Dan itu. Boleh? 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 Okey, buat dulu. Bincang. Surah. Okey, bincang dengan sains-sains. Tak faham boleh tanya. Siapa tak faham boleh tanya. Okey, siap dah? Siap dah ke?
Okey, boleh. Boleh ke tak? Eh. Boleh. Boleh. Okey, siap? Alah, simpan-simpan aja. Okey, siap dah, kita boleh pergi cek. Okey, sambil-sambil tu kita pergi cek sebab kita kekurangan masa. Okey. Nombor 1, siapa nak baca? Saya. Siapa tu? Nak baca semua? Baca baru kita kata. Berbagi pada Okey, dengar. Akhlak berbagi kepada dua. terbagi kepada dua. Siapa jawab 5? Akhlak terbagi kepada berapa? Dua. Okey, kamu terakhir. Okey, soalan nombor 2. Siapa? Okey. Amirul. Okey, betul tak salah? Ha? Okey, bukan ke budi pekerti sikap perangai dan tabiat yang baik ke? Bukan ke? Buk. Okey, nombor 3 siapa? Okey, Aidi. Okey. Siapa yang pergi kita salah? Okey, nombor 4. Siapa nombor 4? Okey. Kira. Betul ni. Dia kira apa? Okey, contoh akhlak mahmudah. Awak kena faham balik ni. Mahmudah. Mahmudah ni benda baik. Itu baik. Ya ke tak? Baik. Maksudnya awak faham lah benda tu. Iaitu okey, nombor 5. Nombor 5. Adrinan. Cepat Adrinan. Satu.
betul, dihormati masyarakat dan dipandang mulia oleh Allah. Okey, nombor ni. Okey, stabil. Okey, mazmumah. Mazmumah itu sifat dan tingkah laku yang keji dan buruk. Okey, nombor 7. Okey, Aina. Iaitu dia tujuan memuliakan akhlak kecuali di membentuk hubungan negatif antara hamba dengan pencipta. Okey, kecuali awak pernah tengok situ tujuan dia kecuali membentuk hubungan negatif. Negatif ni benda buruk antara hamba dan pencipta. Okey, Farisha, nombor 8. Okey. Dibenci manusia, dimurkai Allah, hilang keberkatan ilmu. Q itu kesan atau implikasi tidak memelihara akhlak. Okey. Next. Tulis B pada akhlak mahmudah dan tulis Q pada akhlak mazmumah dalam kotak yang disediakan. Menghormati orang yang lebih tua. Itu pilih. Okey, antara yang berikut yang manakah bukan implikasi tidak memelihara akhlak? Tulis pada menjatuhkan. Apa? B dikasihi. Menjawab asal dekatnya. Okey, tengok kat ni. Menghormati orang yang lebih tua. P ke Q? P. Okey, bersangka buruk dengan orang kaya. Q. Memimpin orang tua melintas jalan. Okey, menyebar aib akan di media sosial. Q. Okey, betul belakang lah. Okey, saya nak ni tulis contoh akhlak mahmudah mengikut pembahagian berikut. Siapa nak jawab? Online pula. Pak. Okey, Zul. Okey. Dia ni tak boleh bebas. Maksudnya mak jawab yang positif semua betul. Okey, contoh dia apa Satu tu syukur, sabar, redha, tawakal, zikir. Dah. Kalau nombor 2 tu pula memuliakan sunnah Rasul, bersalawat ke atas baginda ketika nama baginda tersebut. Okey, nombor 3 tawadhu, menghormati satu sama lain, mengasihi dan pemurah. Boleh? Okey, siapa nak jawab nombor C tu pula? Okey. Okey. Kesan. Okey, kita ayat dalam 3. Grup mana kesan tadi? Grup 4. Grup 5 ayat kesan dalam 3. Okey. Menjatuhkan marwah diri, dibenci masyarakat, dipandang hina di sisi Allah, hilang keberkatan ilmu. Okey, awak kena faham ni molek. Dia kata jelaskan 2 implikasi. Lepas tu awak tengok balik markah dia bawah tu apa markah? 2 ke 4? 2. Okey, kalau 2, poin 1 ke apa? Dibenci masyarakat. Poin 2 ke apa? Dipandang hina di sisi Allah. Kalau dia buat 4 markah, awak kena buat apa? Dibenci masyarakat. Awak kena hurai sikit. Apa dia benci masyarakat? Okey, kalau dipandang hina di sisi Allah, apa? Kena hurai sikit. Kalau dia buat 4 markah. Boleh? Kalau saya takut dengan lesson ni, ada lagu tu. Boleh? Okey. Kebat. Apa soalan kebat tu? Cabaran menangani remaja pada hari ini tidak sama dengan remaja dahulu. Remaja pada hari ini seolah-olah telah hilang perasaan malu dalam setiap tindakan mereka, terutama sekali apabila berhadapan dengan orang yang lebih tua.
pada pandangan anda, apakah yang menyebabkan situasi sedemikian berlaku? Siapa nak jawab? Okey, ada ni jawab. Pada pendapat saya, didikan ibu bapa yang tidak mengikut syariat Islam terpengaruh dengan media sosial dan rasa semaya adalah antara sebabnya. Okey, betul. Ini jawapan dia lah. Saya baca dah. Dengar malam. Mereka bertingkah sedemikian disebabkan kurang didikan agama sejak dari kecil lagi. Ini boleh masuk sikit jawapan yang Ikram betul tadi. Awak ingat tak Ikram betul mula-mula tadi dia kata? Dan didikan agama sejak dari kecil. Okey, betul. Peranan ibu bapa amat penting dalam membentuk anak-anak dengan didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian dan semakin mencabar. Contohnya menghormati orang tua, mengasihi yang lebih muda, memuliakan jiran dan tetamu dan sebagainya. Kesimpulannya, kita hendaklah meningkatkan kualiti akhlak kita seiring dengan teknologi yang kian membangun agar selamat di dunia dan di akhirat. Boleh? Kalau soalan keempat, awak kena jawab gitu. Boleh? Boleh faham? Boleh. Okey. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Siapa tak faham kat sana dia tanya? Boleh? Okey, Ikram. Okey, saya pilih seorang aja untuk buat kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini. Siapa boleh buat kesimpulan? Siapa dah buat kesimpulan? Siapa boleh? Siapa boleh buat kesimpulan? Kita belajar ke apa hari ni? Okey, Dahlia. Okey, terima kasih. Okey, tepuk tangan.